Cari apa? Cari kedai. Dia orang kata kat sini ada kedai kasut. Dia kata kedai tu nampak butik tapi harga kat dalam harga bandil. Betul ke kat sini? Oh, cakaplah awal-awal. Alright, so apa sebenarnya konsep Kizzition ni? Kizzition ni bandel, tapi kita orang nak, bila orang masuk tu, dia orang ada experience lain tau, macam masuk butik. Everything kita buat mesti berkonsep butik. Signboard pun kita letak butik kasut, bukan bandel. Walaupun konsep kita butik, tapi kita orang nak highlight satu benda lah. Harga mesti berpatutan. Satu lagi, aku dengar kat sini memang ada every week promotion lain-lain kan? Betul. Contoh kat bahagian situ, kita orang buat satu pasang RM60, dua pasang RM100. So kalau aku macam nak tengok sneakers kat sini, kat belah mana? Sana. Oh, sana. Jom. Alright, so dekat Kizzition ni apa benda yang korang maintainkan supaya customer tu punya selera? Okay, kalau mostly kita kat sini kita ikut trend lah. Kalau macam customer ni lebih kepada main sneakers MX-90 ke, kita akan cuba buat masuk lah sebanyak mungkin. Satu lagi nak tanya in future lah. Mungkin korang ada plan nak tambah apa-apa ke kat sini? In future maybe kita akan tambah baju, cap, bag. So kita akan cubalah buka lagi besar untuk belakang ni lah. Kau tak rasa rugi ke buat harga murah-murah macam ni? So far tak ada rasa rugi sebab kita orang lebih kepada bagi harga yang berpatutan lah untuk customer kita. At least customer boleh grab lah kan? At least customer keluar dapat grab sesuatu lah daripada kita. Okay, kalau macam nak tengok kasut macam dekat belah sana tu, korang akan guide lah apa semua? Bro, ni kalau nak bayar mana? Sana? Ya, belakang bro boleh bayar. Sekejap. Tapi sebelum tu nak tanya lah. Mungkin kalau customer lain nak datang sini kan, apa orang kata landmark yang orang paling senang nak cari mungkin? Oh, okey. Kalau nak datang kat Kizzition ni, korang boleh, okey, kita berdekatan dengan dataran Kelebang. So, paling luar boleh nampak signboard Kizzition paling luar. Okey. So bayar kat sana kan? Betul bro, bayar kat belakang. So nanti Roger lagi. Okey bro, ngam. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So iaitu tadi korang tengok sikit ads daripada Kizzition. Kalau korang nak pergi tengok kasut lawa-lawa, korang boleh pergi search dekat IG Kizzition. Okay, so untuk hari ni saya nak bercerita. Hari ni aku nak bercerita tentang satu kisah. Bukan satu kisah lah, beberapa kisah yang dihantarkan kepada aku. Tapi malam ni kita nak ceritakan pasal hotel. Tapi macam biasa, siapa yang dah menonton video ni, jangan lupa tekan like tu, jangan lupa share video ni dekat IG story korang, jangan lupa juga tekan subscribe button dan juga hit bell notification. So macam biasa, sebelum kita nak mula ni, kita mulakan semuanya dengan bacaan doa dulu. So let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Macam biasa, sebelum macam nak start cerita ni, disclaimer lah awal-awal siapa-siapa yang ada penyakit kronik ke, tak boleh nak menonton ke, cepat terperanjat ke, sekarang pun Acah tak banyak sangat jump scare. So kalau korang rasa tak boleh nak tengok ke apa, just dengar ke, leave it jauh sikit ke kan, terpulang lah. Tapi kalau rasa tak boleh tu janganlah. Alright, so untuk malam ni Acap nak bercerita tentang kisah-kisah yang dihantarkan kepada Acap melalui pengalaman-pengalaman tentang hotel. Dekat Malaysia ni banyak gila hotel. So hari ni Acap nak cerita dengan korang tentang pengalaman yang dikongsikan daripada diorang. Okay, so cerita yang pertama, kita terus move up ke cerita pertama. Cerita pertama ni diceritakan kepada aku menerusi ruangan DM. Dia cakap dia nak dikenali sebagai, namanya
Adli. Okey, Adli ni merupakan seorang dia pekerja dekat luar lah. Dia bukan pekerja hotel. Dia just pergi dekat satu hotel yang ada dekat Kuala Kerian. So dekat situ ada satu hotel. Dia kata dia menuntut apa? Dia kat situ untuk orang kata pergi check in lah. Check in senang cerita. Dia pergi check in sebab time tu dia ada urusan kerja yang perlu disettlekan dekat area sana lah. Benda ni berlaku tahun 2017 hari tu. Hari tu kau pada tahun dah. Alright, 2017. And then bila dia kata dia sampai kat tempat tu, dia check in lah macam biasa. Tak ada apa yang pelik pun hotel tu. Sebab hotel tu memang ada and memang korang boleh booking lah. Dia minta aku tak nak sebut kat mana tempat hotel tu sebab yelah kita nak hormatkan apa-apa kan. Takut orang tak nak pergi pula kan. Pendekkan cerita, senang cerita, dia dah sampai ke bilik dia. Dia pun duduk berehat lah. Biasalah dia kata dia melalui satu perjalanan yang agak jauh sebenarnya dalam 3 jam lebih. Dia kata pada waktu petang tu lepas check in dalam pukul 2 lebih tu dia terus tidur. Dia kata dia bangun and then dia nak pergi ke dapur lah. Dapur macam bukan dapur sangat lah. Hotel dia tu macam ada satu tempat untuk ruangan makan tau. Dia kecil je dia kata. So dia pun bangun and pergi kat situ sebab dia nak buat air. Dia kata dia rasa dahaga. So dia pun buat air. Masa dia buat air tu, dia terdengar ada bunyi seperti ada macam, korang tahu tak kalau korang duduk hotel, bunyi housekeeping yang tolak troli tu, macam tu lah bunyi dia. So dia pun macam, uish, dah lambat ni, pukul 7 pun ada housekeeping Dia rasa macam tu. Sebab biasa housekeeping ni kerja dia pagi je. Dia tahu macam tu lah. Aku tak tahulah housekeeping ada kerja petang ke apa kan, malam ke kan. So dia macam, oh okey lah, mungkin kerja sampai malam kot. Lantak lah. Dia pun buat je air dia. So masa dia buat air tu, dia dengar sekali lagi bunyi roller tu seperti ditolak, tapi ke arah yang berlawanan lah. Macam tadi dia dengar ke sana, and kali ni dia dengar ke sini. Tapi tak tahu kenapa time tu dia kata dia rasa macam semacam selepas dia dengar bunyi macam tu. So dia pun macam okey lah, tak ada apa lah kot. Lepas tu dia pun bangun. And then time tu dah pukul 9 lebih tau. Dia pergi mandi, siapkan diri apa semua. And dia nak keluar makan, dia kata. So dia pun keluar makan. Dia keluar daripada bilik dia untuk turun ke bawah lah. So dia kata masa dia turun ke bawah, dia pergi kat lift and then menuju ke parking lot. And then dia jalan, dia kata dia terlihat ada satu lagi roller apa tu, yang tadi lah yang bunyi tu kan, datang menghampiri dia. So dia macam, busy betul housekeeping kat sini Lepas tu dia macam, okey lah, tak apa. Dia pun turun and then dia pergi menuju dekat sebuah parking tu. So masa dia sampai dekat parking tu, dia kata dia ternampak ada satu kumpulan budak-budak yang ada dekat area situ. So dia pun pergi tegur. Assalamualaikum. Salam bang. Ni nak tanya sikit ni kita tanya-tanya je lah. Awak sini apa? Housekeeping ke? Housekeeping bang. Oh, kat sini housekeeping memang kerja sampai malam tak adalah malam sangat bang. Biasa kita orang punya shift paling kuat pun pukul 7 dah settle bang. Oh, ya ke? Tapi tadi saya nampak ada budak dah lalu bawa stroller tu. Stroller macam mana tu bang? Dia macam ada tempat besar tu tau, dia tolak apa semua and then pergi balik. Abang ni biar betul. Last saya rasa diorang pakai stroller tu tahun 1999 bang. Time tu dia macam, habis sekarang kau orang pakai macam mana? Kita orang mana datang pakai stroller bang. Kita orang just datang bawa plastik sampah 2 orang and then dengan penyapu ni je lah. Tu je lah. Sebab hotel ni bukan besar mana pun. Tak ada langsung 1990 lebih. Tak apalah. Okey bang. Okey. Tak apa. Dia pun macam, apa hal? Apa yang dia nampak kalau lah katanya benda tu berlaku pada 1990 lebih and then yelah siapa yang pergi tolak stroller tu kulu kilir yang dia nampak 3 kali tu. Dia nampak sekali je, dia dengar sampai 3 kali tu kan. So dia pun macam okey tak apalah, dia pun pergi makan. Alright, so masa dia patah balik lepas dia makan apa semua tu, dia masih lagi berfikir tentang apa yang kumpulan budak tu cakap lah pasal stroller tu 1990 lebih. Dia seram lah. Kalau aku dekat situ pun aku seram kan. So dia kata waktu tu aku balik aku balik and then aku pergi ke arah lift untuk naik ke tingkat 3 akulah. Tapi masa aku sampai dekat ground floor, aku ternampak ada seorang makcik sedang tolak stroller yang aku nampak pada awal-awal tadi. Aku macam,
Dalam kepala otak aku ni, aku masih ingat lagi apa yang budak tu cakap. Aku seorang je ke nampak benda ni? Tak ada apa. Dia kata macam tu. So, dia pun masuk dalam lift and tekan butang nombor 3. Ting! Aku cepat-cepat lari. Aku lari keluar daripada lift tu. Yelah, mana tak cuak pada waktu tu kan. Aku keluar daripada lift tu untuk menuju ke arah bilik aku. And sekali lagi, masa nak menuju ke arah bilik aku tu, aku terlihat ada seorang lagi housekeeping yang bawa stroller tu keluar daripada 2 bilik di sebelah bilik aku. Ish, benda ni siut. Dalam otak aku ada 2 je time tu. Nak patah balik lift ataupun nak masuk terus dalam bilik. Kalau aku masuk dalam bilik, benda tu ada, apa aku nak buat. Tapi kalau aku patah balik lift, benda tu pun kat situ, apa lagi aku nak buat. Tapi apa yang aku pelik pada waktu tu, aku terfikir, aku tak jumpa benda yang sama. I mean, kalaulah aku jumpa orang yang sama tolak stroller tu ke sana ke sini, it might be something fishy. Tapi first tadi aku nampak makcik, lepas tu aku nampak macam tua sikit, lepas tu aku nampak budak muda, and depan aku sekarang ni seperti seorang remaja yang berlingkungan 20-an. Aku terus pergi dekat dia and aku terus sound dia. Apa masalah kau ni? Kenapa bang? Tak, yang korang ni, kau ni siapa sebenarnya? Korang nak apa? Saya housekeeping bang. Aku tahu. Tapi tadi kat bawah budak-budak tu cakap stroller ni 1990 lebih je yang pakai. Tahun ni dah tahun 2017. Kau nak menakut-nakutkan kita orang ke apa ni? Bang, abang biar betul. Apa yang tak betulnya? Diorang kata tahun ni diorang just bawa penyapu dengan plastik sampah je masuk dalam bilik gas. Korang bawa stroller daripada bawah tadi. Pada pagi tadi aku dengar. Aku tak tahu kenapa, aku tak tahulah. Tapi budak tu cakap benda ni tak ada lagi. Kau ni manusia ke hantu sial? Tak ada bang. Apa yang tak ada? Kita orang memang pakai stroller ni bang sekarang. 1990 lebih lah orang datang bawa penyapu dengan plastik. Ya bang, saya tak main-main. Ramai je bang kat sini housekeeper. Bawa benda ni, kemas bilik, biasa lah tu. Aku tersentak waktu tu. Aku macam, tapi aku jumpa kat parking lot tadi ada budak tu cakap macam tu. Jap, saya tanya abang dulu. Parking lot dekat belah mana bang? Tower A, dekat belah belakang tu. Bilik utility sebelah dia, tak silap aku. Dalam kepala otak time tu aku flashback balik apa yang aku nampak sebelum aku jumpa budak-budak yang kat bawah tu. Bang, biar betul bang. Kenapa? Situ bilik pelubusan sampah bang. Tak ada manusia yang nak duduk dekat tepi tu bang. Okay. Sorry lah geng. Okay. Abang okey tak? Oh, okey. Time tu aku dah tak tahu nak cakap apa. Aku memang, faham tak? Dia macam tiba-tiba rasa adrenalin tu sangat tinggi. Aku mengemang bulu roma, darah aku rasa panas. And aku terus masuk ke dalam bilik. Oh damn. Aku ingat ni yang bawa ni hantu punya. Ting tong. Pintu aku diketuk 3 kali. Ting tong. Doorbell juga berbunyi sebanyak 3 kali. Aku bangun and datang menghampiri pintu tersebut. Siapa tu? Housekeeping. Siapa? Housekeeping. Itu yang aku dengar pada waktu tu. Dia sebut housekeeping tapi dalam keadaan suara yang aku tak tahu nak cakap macam mana. But dia macam housekeeping, macam tu. So aku pun macam tak sedap hati nak buka pintu. Aku terus pergi tinjau dekat, kau tahu kan yang bulat dekat pintu tu kan. Aku tinjau. Pada waktu tu aku terperanjat gila sebab depan aku tu, dekat mata tu, aku ternampak ada seorang budak lingkungan 20-an sedang berdiri di depan pintu aku, pegang beg plastik hitam dan juga penyapu sampah. And paling menyeramkan, itulah budak yang aku berkomunikasi dekat parking lot tadi. Housekeeping. Time tu aku terus lari ke belakang. Aku capai phone aku
pasang apa-apa surah yang ada, Yasin, kursi, semua aku buka, and aku terus selubung diri aku. And pada waktu tu aku tak sedar yang aku terlelap. Pada pagi besok aku terjaga, and then aku terus ambil keputusan untuk check out. Walaupun aku sebenarnya terpaksa stay kat situ 3 hari 2 malam, aku terus check out and pergi check in dekat hotel yang lain. Tapi dekat hotel yang lain alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. And sampai hari ni aku tak tahu lagi apa sebenarnya misteri housekeeping dekat situ. So itulah cerita yang di-share oleh Adli kepada aku. Oi, dia menutuplah cerita pertama pada malam ni. Kalau korang lah ada dekat Adli tu punya tempat, apa agak-agaknya korang buat? Adakah korang benarkan housekeeping tu masuk dalam bilik korang? So kita move out ke cerita yang kedua. Ni berkaitan dengan seorang ibu. Ibu ni nama dia Sarah, ataupun dia kenalkan diri dia sebagai Kak Sarah. Tak apalah, kita panggil dia Kak Sarah. Alright. Kak Sarah berkongsi cerita ni kepada aku. Dia kata benda ni terjadi cap dekat akak time tu pada tahun 2018. Kira-kira 3 tahun lepas lah. Waktu tu akak dan juga family pergi melancong dekat area Cameron Highlands sana. So sampai dekat Cameron Highlands, biasalah kan sana cuaca sejuk. Memang function gila lah kalau sampai tidur. Ya Allah, lamanya tak pergi Cameron kan. Kan COVID, tapi tak apalah kan. Alright. So bila sampai sana, of course lah family ni tak akan sampai terus pergi hotel check in tidur. Tak, family punya pattern diorang akan berjalan dulu and then diorang akan tidur. Tengoklah pada family larat dia macam mana. Tapi disebabkan diorang ni anaknya kecil je, so dia dengan laki dia lah. So dia kata waktu tu akak dengan husband akak pergi ke sebuah ladang teh ni. So pergi ladang teh, pergilah pick up barang apa semua. Lepas tu dia kata dekat ladang teh tu, korang tahu kan ladang teh kan tinggi kan. Dia macam ada satu apa tu, tingkat dia kan. Dia kata pada waktu tersebut akak terlihat ada beberapa budak-budak berlari dekat area ladang teh tu. Tapi akak tak nampak sangatlah diorang sebab diorang macam jauh. Tapi apa yang akak nampak, diorang semua berpakaian berwaju putih and berlari-lari dekat area ujung ladang teh tu. Tapi akak macam husnuzon je lah kan. Mungkin anak-anak siapa-siapa lah kat situ, biasalah cuti sekolah kan ramai orang. Tapi yang akak pelik sikit, diorang punya pakaian tu macam tak kena dengan zaman kita sekarang. Tapi time tu akak tak fikir banyak. Akak just okay lah, nampak, lepas tu akak just ciao lah kan. Akak gerak je. Alright. Cerita ni berlaku pada akak bermula ketika perjalanan pulang. Dia kata masa dia nak balik daripada ladang teh tu untuk menuju ke hotel dia, dia ditegur oleh seorang pakcik tu. Pakcik tanya, nak pergi mana? Oh, time tu dia orang stop pergi minum. Aku lupa nak beritahu. Dia orang stop pergi minum sebelum nak pergi ke hotel tu. Apa ni, pakcik tu tegur dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang sini ke? Tak. Kita orang datang bercuti. Oh, ni kedai pakcik ni. Oh, ya ke? Dia orang pun borak lah dengan husband dia apa semua. Oi, alhamdulillah murah rezeki Oi, anak ramai. Yelah, alhamdulillah lah. Rezeki Tuhan cik. So dia pun macam, dia expect pakcik tu cakap anak 2 orang ramai lah kan. Dia tak tahu. Okay. So kita orang pun tengok menu untuk makan. Lepas tu dia apa semua, dia panggil balik pakcik tu. Pakcik tu pun datang lah. Nak makan apa tadi? Okay cik, nak yang ni ambil 2 set. Ni 2 ni buat budak-budak punya makan lah. Nanti budak 2 orang ni kan tak makan pedas. Oh, boleh. Okay, so air 4. Inilah ais sirap 2, ais kosong 2. Okey, boleh. Oh, air 4 dia. Yang lain tak nak minum ke? Tak adalah. Kita orang je. Yang ni je. Okey. Terima kasih. Dia pun belah. Tapi time tu akak tak tahulah kenapa akak tak terfikir apa yang pakcik tu cakap. Sebab time tu akak just rasa yang tak tahulah, mungkin pakcik tu nak bergurau ke apa ke, tapi akak memang tak ada apa-apalah sebab mungkin akak penat lah kan. So dah makan, dah minum, and kita orang pun balik. Masa kita orang balik sampai ke hotel tersebut, and then akak pun bawa lah family naik, lepas tu siap-siapkan diri apa semua. And pada waktu malam tersebut kita orang nak keluar untuk pergi ke pasar malam yang ada dekat area-area situ. So biasalah Cameron Highlands kan pergi pasar malam kan. Takkan pergi Cameron tak pergi pasar malam tak. So dia kata pada waktu tersebut akak dengan anak-anak akak nak keluar ke arah lift tu lah. So masa akak nak keluar ke arah lift tu, tiba-tiba salah seorang anak akak panggil akak, Mama. Ya, kenapa? Mama, akak tak nak ikut lah. Kenapa? Kawan akak ajak main lah. Akak dah pelik lah. Mana datang kawan pula kan. Kau baru first night dekat sini, tiba-tiba dah ada kawan.
Cakap dengan kawan tu malam sikit lah datang main. Okay, sekejap Lepas tu akak pun macam pergi tengok dekat mana anak akak lari and pergi berjumpa dengan kawan dia. Mungkinlah dia orang ada berjumpa dengan salah seorang penghuni hotel tu ke, akak tak tahulah. So akak nampak dia berlari ke arah depan pintu bilik akak tu and cakap, malam sikit kita datang main tau, awak jangan lari, okay? Lepas tu akak macam, uish, yang bukan-bukan anak ni kan. So time tu dia orang bawa, yang seorang lagi tu kecil lagi budak tu. Lepas tu dia bawa and then dia keluarlah sama-sama. Dia keluar sama-sama apa semua and then sampailah ke pasar malam tersebut. So pasar malam tu dia orang macam biasalah jalan apa semua and then dia orang pergi ke arah satu lagi kedai makan. And pergi kat satu lagi kedai makan, sekali lagi dia orang ditegur oleh salah seorang owner kedai tu cakap benda yang sama juga. Hui, ramai anak nampak muda. Time tu akak dah tak sedap hati dah. Akak mula terfikir balik, kenapa orang asyik tegur pasal ramai anak, sedangkan sebelah akak ada 2 orang je. Which is, yelah, anak akak 2 orang je lah kan. Takkan akak tak kenal anak akak siapa kan. So time tu akak macam nak tanya sikit, ya kenapa? Awak nampak anak saya ada berapa orang? Puan ni main-main, ni 6 orang ni. Okay, 6 orang. Okay lah, tak apalah, terima kasih. Okay, Abi, jom kita balik. Okay, kenapa kita mau sampai ni? Tak apalah, jomlah kita balik. Time tu akak dah tak sedap hati. Sebab yelah, dah 2 orang cakap benda yang sama kan. And then akak dengan husband ambil keputusan untuk balik tanpa kita orang makan malam pada waktu tu. Alright, memang akak balik lah time tu, ajak husband apa semua. And sampai ke arah hotel tu, kita orang terus naik. Akak mandikan anak akak dua-dua tu. And then kita orang bersihkan diri. And pada waktu tersebut, kita orang memang letih gila lah. And kita orang pun baring sama-sama. Akak tidur dengan anak perempuan akak. Nama anak perempuan akak Lily. And ayahnya tidur dengan anak lakinya lah. So pada waktu tersebut, sebelum kita orang tidur, akak terperanjat. Anak akak, dia bercakap dengan akak macam ni, Mami, tadi kan Lily dah janji nak main dengan kawan malam ni, kenapa kita kena tidur? Kawan Lily dah tidur. Tak apalah, kita tidur. Tak adalah, tadi dia tunggu depan pintu. Lily, tidur Lily. Tak apa, besok kita main dengan kawan, okay? Okay. Time tu akak memang dah tak sedap hati lah. And akak pun tak tahu apa yang tengah jadi dekat keliling akak ni. So akak tidurkan anak akak. And akak pun time tu letak kepala, akak pun sekali gone. So waktu tu memang akak tak sedap apa. Akak tersedar ketika itu bunyi alarm handphone. Dalam keadaan mamai, akak capai handphone tu and akak tengok jam. Pada waktu tu sudah pun menjelang pukul 6.20 pagi pada waktu tu. And akak nak mengejut lah anak-anaknya dengan suaminya. Akak pun pusing untuk kejut puteri akak yang berada dekat sebelah. And apa yang memeranjatkan pada waktu tu, anak akak tak ada dekat sebelah akak acap. Puteri? Akak terus berlari keluar bilik and mencari di serata rumah. Akak kejut husband akak and kita orang mula panik. Dan apa yang menakutkan akak pada waktu itu acap, akak tengok dekat pintu utama masuk kita orang sudah pun terbuka sedikit. Dalam hati dan kepala otak seorang ibu, of course anak akak dah keluar daripada bilik tu malam tu. Allahu Akbar. Abang, macam mana nak cari ni? Tak apa, you relax. Jom kita turun bawah, kita suruh management tolong cari sekali. Mana tahu dia dekat sini, mungkin dia tak jauh. Okay, jom. Kita orang pun terus berlari ke bawah and menuju ke pihak management. And kita orang laporkan tentang kehilangan anak kita orang pada pagi tersebut. And pada waktu tu, management mengarahkan semua pekerja dia untuk mencari di sekitar hotel untuk mencari anak akak pada waktu tu. Tapi sudah hampir sejam, matahari mula naik dan jam menunjukkan pada pukul 7.45 pagi. And pada waktu tu akak tak tahu kenapa insting akak terasa nak pergi tengok ke arah pool yang berada dekat belakang hotel tersebut. Akak terus cakap salah seorang pekerja yang ada kat situ, awak pool kat mana? Pool kat belakang kak. Ada orang cari kat sana tak? Tak tahulah kak. Jom kita pergi sana. Boleh tunjuk akak jalan tu tak? Boleh. Akak dengan husband serta dengan pekerja tersebut terus berlari menuju ke arah pool tu. And masa sampai ke arah kolam tu, pool tu, hibanya hati akak, luluhnya hati akak. Akak terlihat teddy bear yang selalu dipegang oleh anak akak sedang terapung dekat atas kolam tersebut. Macam tu.
Time tu akak terus menangis, tak tahu nak cakap apa. Dalam kepala otak akak tak tahu apa yang akak fikir. And akak terus nak berlari ke arah pool tersebut, tetapi ditahan oleh pekerja hotel tersebut. Ridwan masuk Ridwan. Pada waktu tersebut, walkie-talkie pekerja hotel tu berbunyi. Masuk. Awak kat mana? Saya dekat pool, cik. Kenapa parents dia dengan awak tak? Ada. Cakap dengan dia datang dekat balcony belakang pool. Anak dia ada kat sini. Time tu akak dengar benda tu lega cap. Lega yang amat sangat. And kita orang terus berlari ke arah belakang balcony pool tersebut. And bila akak lari dengan husband, dengan pekerja tu, kita orang dibawa ke arah belakang satu pokok besar yang berada dekat belakang pool tu. Akak nampak anak akak sedang duduk sambil memeluk satu nipah kot. I mean macam ada daun yang sangat-sangat besar. Dia sedang peluk. And muka dia macam baru kena, macam mana? Kau faham tak? Kau baring kat tanah kan, ada macam tanah-tanah sikit kan. So dia waktu tu akak terus berlari and terus peluk anak akak tu. Lily pergi mana ni? Tak adalah mama. Kan malam mama cakap pagi besok boleh main dengan kawan. Pagi tadi kawan datang, dia bawa Lily main-main dekat sini. Allahu Akbar. Okey, terima kasih semua. Okey, tak apa. Kita naik dulu, kita tenangkan diri, and then kita teruskan prosedur yang lain, okay, cik? Sebab benda ni kita orang dah report, so kita kena bawa pergi office lah dulu. So waktu tu saya pun bagi kerjasama dengan pihak hotel, bawa ke arah keluarlah daripada balcony tersebut. And pada waktu kita orang nak keluar, akak tengah dokong anak akak ni, and then akak terdengar satu suara yang sangat-sangat slow je. Nanti kita main lagi macam tu. Akak terus toleh ke belakang. Akak terlihat budak-budak kecil 4 orang berpakaian serba putih, tapi bukan pakaian dia datang daripada era ni. And pertama kali akak nampak budak-budak tu adalah di ladang teh. Di awal perjalanan akak tadi, akak nampak keempat-empat tu di balik pokok tersebut. And Puteri Lily akak melambai ke arah diorang and cakap, kita jumpa lagi, okay? Bye. And time tu akak just peluk dia and berlari ke arah hotel management, and kita orang settlekan the report apa semua. And Alhamdulillah semua benda berjalan dengan baik, dengan lancar. And pihak management pun Alhamdulillah bawa akak ke seorang ustaz apa semua. And then ustaz tu cakap lah yang kita orang ni diikori sampai ke tahap macam tu sekali. Tapi akak sangat-sangat bersyukur sebab akak masih lagi diberi peluang oleh Tuhan untuk bertemu dengan anak akak. Kalaulah anak akak tak jumpa pada waktu tu, akak pun tak tahu macam mana akak sekarang. So itulah cerita daripada Puan Sarah yang dikongsikan kepada aku. Alright, so itulah cerita yang kedua. Just nak cakap apalah, kita doakanlah untuk Puan Sarah supaya semuanya okey. Tapi benda tu pun dah bertahunan lalu. So kita haraplah benda-benda macam ni tak berlaku kepada kita juga, siapa-siapa lah yang ada anak tu kan. Na'udzubillah min zalik lah. Alright, so kita move out terus ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni tentang seorang abang panda. Abang panda, bukan mama panda. Dia seorang brother ni, dia merupakan seorang rider. Rider panda lah. So dia ni, menurut cerita dia cerita kat aku, dia kata dia ni merupakan seorang officer mula-mula. Mula-mula officer. Macam mana dia jadi food panda tu adalah disebabkan efek PKP. Benda ni jadi tahun lepas, pas bulan 5. Menurut dia, itu adalah pengalaman pertama dia sebagai seorang rider makanan, and pengalaman yang seram juga yang berlaku pada dia sewaktu first day dia buat food panda tersebut. Alright, so dia ni berasal daripada Selangor. So daripada Selangor, disebabkan PKP, dia kena buang kerja, dia balik ke Negeri Sembilan, tempat asal usul dia, untuk duduk dengan mak ayah dia lah. So pada waktu tu dia dapat offer untuk jadi orang kata apa, rider ni daripada salah seorang kenalan dia lah yang ada dekat kampung. So dia kata pada waktu tu, yalah siapa je yang boleh tolak offer-offer macam tu kan. Orang tengah tak ada kerja and then kau dapat offer kerja, gedah je lah. Dia bawa je lah motor yang ada dekat kampung tu. So dia pun terima. Nak jadikan cerita, pada waktu tu dia kena start kerja lusa. Alright, lusa.
And pada waktu tu dia kata mula-mula aku ni rasa berat tau. Aku rasa macam tak sedar hati lah nak terima job ni. Tapi disebabkan terdesak, aku ambil je, dia kata. Alright. So pada waktu first day dia kerja tu, dia macam okay lah, pagi-pagi tu dia dah sedap tau. Dia dah ada order. Memang dia rasa macam enjoy. Walaupun penat first day tu, dia kata dia decide untuk ambil order sampai pukul 10 malam pada waktu tersebut. So dia macam tak apalah, boleh ni 10 malam, aku pun dah lama tak kerja ni, boleh, steady, dia kata macam tu. So dia kata pada waktu tersebut dia pergilah hantar sana sini sampailah malam menjelma, sampailah pukul 9.57 macam tu dia dah nak cancel order. Dia tutup lah, bukan cancel, dia tutup untuk dia balik rumah lah. Dia dah penat kan, dia nak bank in duit apa semua prosedur Foodpanda kan. So dia kata pada waktu tu Cap, aku dah settle hantarkan satu customer ni punya makanan lah. So pada waktu tu aku tengah rehat, tengah sak kok lu, tiba-tiba pada 19 pula, pada pukul 9.58 minit malam, ting, ada order masuk. Hotel tut tut tut. Ni kat mana? Kat sini 1.5 km je. Tak apalah, ambil makanan dulu lah. Dia kata waktu tu dia pergi ambil makanan dekat stall orang tu, and then dia nak pergi hantar lah dekat ke arah alamat yang disuruh lah. So dia pun pergi ambil makanan and terus menuju nak ke rumah customer tersebut. Dia pun start motor, jalan. Pada waktu tu Cap, jam dah pukul 10 suku, dah nak pukul 10.20 macam tu lah. Aku jalan sampailah dekat satu tempat tu. Waste ataupun location tu suruh aku masuk ke arah kanan, which is ada satu taman yang sangat-sangat besar. And aku pelik, mana datang hotel dalam taman pada waktu tu. So aku macam ish. Sampai aku kat depan tu, aku rasa pelik. Sebab apa? Location aku tu suruh aku U-turn. So maknanya dalam keadaan apa ni yang sama, aku macam dah terlepas lah hotel tu. So aku macam okay, U-turn Aku pun pusing. Masa aku nak pusing tu, aku ternampak ada seorang pakcik tengah berjalan dekat area taman tersebut dengan mengenakan baju, bukan kurta, dia pakai baju Melayu and pakai songkok lah. And then aku macam, pakcik ni bawa balik semayang. Tak. So dia pun pergi balik and pergi dekat pakcik tu. Mana dah tahu pakcik tu ada salah seorang penduduk dekat situ kan. Assalamualaikum pakcik. Minta maaf mengganggu cik nak tanya hotel ni kat mana cik? Lepas tu pakcik tu tengok dia. Pakcik tu tengok dia lagi. Pakcik tahu tak hotel ni kat mana? Dia tunjuk macam tu. Pakcik tak membantu. Pakcik, saya tengah cari hotel. Hotel ni mana? Makan. Pada waktu tu aku ingat pakcik ni mungkin ada masalah pendengaran dan juga tak boleh bercakap kan. So aku buatlah hand sign. Tu pakcik tu pandang aku. Aku dah seram lah tak tu. Pukul 10 malam pakcik ni tenung je aku kan. Tak apalah pakcik, minta maaf mengganggu. Saya jalan dulu. Seram kan. Aku pun start motor. Masa aku start motor tu, aku dengar pakcik tu cakap, 2 sembang depan, belok kanan. Lepas tu aku macam okay, tak apalah, start motor and aku terus ke depan. Seperti macam pakcik tu cakap, ada 2 simpang kat depan aku. And aku punya location tu suruh aku masuk ke belah kanan. So maknanya betul lah pakcik tu, dia tak prank aku. So aku terus masuk belah kanan. And aku ternampak ada satu hotel besar dekat belah area belakang taman tu. Kat sini patutlah aku terlepas jalan, aku tak nampak simpang ni. Di waktu tu. So aku pun jalan sampai depan and aku parking motor dekat situ. Aku call owner makanan ni lah, customer ni. Sebab biasa hotel kan, kau mana boleh naik, kau kena suruh orang tu turun. Aku call. Leceh macam ni. Aku pun terus masuk ke dalam hotel tersebut untuk pergi tanya reception. Manalah tahu ada rekod ke apa kan yang menunjukkan budak ni duduk kat mana, tingkat berapa. So aku boleh ketuk terus pintu dia. Aku pun jalan depan and pergi menuju ke reception tu. Kat reception tu ada seorang perempuan berambut panjang, looking like amoy like that. Amoy, sorry mau tanya Amoy, kat sini ada tak ini nama? You boleh call dia punya bilik tak? Dia tak ada turun lah, saya call. Ataupun I boleh leave ini makanan sini lah. Amoy tu pun sama juga macam pakcik tadi. Dia tengok aku, dia tunduk balik. Dia buat kerja dia. Amoy, First floor 108. Oh okay, alright, thank you.
So pada waktu tu aku ingat dia cakap first floor, ni tingkat 1, bilik 108. Aku pun pergi kat belah kiri tu ada satu tangga, and aku naik tangga tu perlahan sampailah ke tingkat yang 1, and aku pergi cari bilik 108. Aku pun pergi and aku ketuk pintu tu. 2 kali aku ketuk. Foodpanda, Miss, tuk 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 tuk. Miss, tuk 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 tuk. Pintu bilik dibuka, and ada seorang perempuan Chinese buka pintu tersebut, and disuruh aku letak makanan dekat depan tu. Okay, I letak kat sini, nanti you ambil Dia terus tutup pintu tu. Aku pun turun lah tangga and keluar daripada hotel tu. Masa aku on the way nak keluar ke hotel tu, aku rasa macam pelik. Apa pasal semua orang macam ni? Malam ni tak nak bercakap dengan aku. Aku buat salah ke? Aku pun turun daripada tangga tingkat 1 tu untuk menuju ke bawah. Masa aku turun ke bawah tu, handphone aku tiba-tiba berbunyi. Hello? Hello? Hey, you Foodpanda. Kata 15 minit, ini sudah 24 minit tu. Mana? You kat mana? Hey, you customer mana I customer ini hotel lah. I dah deliver kat you lah tadi. You yang suruh letak I kat depan. You kat mana sekarang? I dekat hotel lah, tunggu you. You tak sampai-sampai. Hotel mana? I dekat hotel you lah sekarang. You hotel mana? Kat sini ada satu saja hotel. I tak nampak you pun. You dekat mana? Ni, I masuk ini Jalan Haji. And then I terus sikit. Dekat situ kan ada hotel. Hey, cheese you gila ke apa? Kat situ kubur Cina you tahu. You jangan main-main. Yalah, I tunggu you daripada tadi dekat bawah tau. You tak sampai-sampai. You pergi kubur Cina, you hantar sama siapa? Oh, time tu aku toleh betul mat. Keliling aku kubur Cina. Belakang aku kubur Cina, depan aku kubur Cina, kiri kanan aku kubur Cina. Dan aku macam, ish, asal aku kat sini bai? Aku tengok bawah tanah. Uish. Aku terus pergi pusing ke belakang, and aku naik sikit lah. Aku tengok bungkusan makanan aku betul-betul dekat atas jirat Cina tu. Korang tahu kan bentuk jirat Cina tu macam mana kan? Macam bukit sikit, and ada macam depan tu kan, tempat macam tempat orang duduk tu kan. Aku letak betul-betul dekat atas tu. Oh my god, Allah, apa aku nak buat ni? Aku terus lari ke arah tu, and aku capai makanan aku. Makanan kena capai baik, kalau tidak siapa nak bayar. Aku capai makanan tu, aku lari turun ke bawah. Aku start motor, aku pusing keluar dekat simpang tu. Masa aku keluar kat simpang tu, aku nampak pakcik tadi sedang berdiri tegak tengok aku. Dia tunjuk sana pula, macam tu. Aku macam, uish. Aku terus and kat depan tu baru aku nampak the real hotel. Masa sampai kat depan tu, aku pastikan dulu betul ke tidak hotel. And terus ada seorang brother Chinese ni datang kat aku. Hey, you Foodpanda, hantar I punya makanan. Ni you punya nama. Ini I loh. Ayo. Okay. Aku terus delivery makanan, and aku cakap dengan dia, bos, kat situ memang tak ada hotel lah. Situ kubur Cina. I sudah lama duduk sini, you tahu tak? I sewa sini You first day ke apa? First day sini. Ayo, you balik baik-baik lah. You nampak hantu ke apa tak? Ada tentang bebel apa lah kan. Lepas tu dia terus naik, and pada waktu tersebut aku just termenung. And balik tu aku ambil jalan jauh yang tak ada kena-mengena dengan taman tu. Aku pulang ke rumah aku. Dekat rumah alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang jadi. Tapi aku masih lagi fikir, apa motif pakcik tu drive aku ke arah situ, and siapa pakcik tu, and dekat mana sebenarnya hotel tu. Alright, so kita ada cerita yang keempat pada waktu ni, pada malam ini. Tapi bukan dekat sini. Kalau korang nak tengok untuk cerita yang keempat, sesi yang keempat, korang kena pergi klik dekat komen tu link Telegram channel Acap. And then korang boleh tengok kisah yang keempat dekat situ. Tapi korang kena masuk grup tu dululah. So sampai sini saja untuk cerita yang ketiga. Kalau nak keempat macam cakap tadi, pergi masuk kat Telegram Acap. So terima kasih kepada semua yang berkongsi. Kita ingatlah apa yang kita buat pada waktu ini. Mungkin bukan semua yang orang suka, tapi InsyaAllah kalau kita buat apa yang kita suka, kita boleh diamkan apa yang orang tak suka. Alright, so itu sahaja, jaga diri korang. Alright, apa lagi Acap nak cakap? Macam biasalah, kita jumpa di minggu hadapan dengan video yang baru, video seram baru, kisah yang baru. Korang boleh vote dekat Telegram nanti, kisah apa yang korang nak pada hari Senin nanti. So terima kasih kerana menonton. I see you when I see you. Assalamualaikum. Jaga diri. Ciao.